Keris ni merupakan senjata pada zaman dahulu. Zaman dahulu orang pakai pistol. Pum! Kita pakai keris. Pencing. Tapi macam mana kita dapat menewaskan mereka yang pakai pistol? Kita lagi hebat daripada mereka. Sebab keris kita tak kosong. Keris kita ada benda yang mengawalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification lagi sekali, geng. Dan thank you kepada mereka yang bagi super gift dan juga super chat. Semoga murah rezeki, panjang umur awak semua. Tak naklah buang masa lama-lama, geng. Sebab geng, cerita pada malam ni tentang Ni Sembilan, geng. Tentang Negeri Sembilan. Memang negeri ni orang cakapkan memang negeri adat lah. Dan cerita ni diceritakan oleh seorang senior. Memang abang-abang atuk-atuk lah. Memang berumur dalam 70-an macam tu. Cerita ni pun dikongsikan oleh cucu dia. Atuk duduk kat sebelah bercerita, cucu tolong taip. Kalau atuk main IG, terkejut saya. Dan diceritakan bahawa atuk ni cakap lah, tolonglah engkau share dekat Ikmal tu cerita pasal keris atuk. Atuk ni ada darah keris terbang zaman dulu. Waktu penjajah tu keris atuk boleh terbang-terbang. Gitu gaya dia, geng. Atuk ni nama dia Haji Abdul, ataupun lebih popular dikenali sebagai Tok Bedul di area Pilah sana. Memang orang kampung kenal lah Tok Bedul ni merupakan salah seorang legend lah. Legend sebab dia mewarisi ilmu keris terbang. Sehingga ke zaman sekarang pun dia masih ada ilmu tersebut. Memang legend, geng, budak ni. Atuk ni. Ilmu ni sebenarnya daripada ayah Tok Bedul. Zaman penjajah itu hari, ayah Tok Bedul duduk kat rumah, silang tangan macam gini je. Keris dia yang busy. Cung. Macam Yondu. Tahu tak Yondu, cerita Avengers tu yang piip. Banyak tengok movie lah kau ni, Ikmal. Tapi macam tu lah. Ayah dia kat rumah tengah baca-baca mantra apa semua, keris tu yang terbang kiri kanan bunuh penjajah di sekeliling kampung. Dikatakan dekat kampung tu dulu memang terkenal dengan pahlawan keris terbang. Tapi disebabkan oleh dek zaman, ramai yang meninggal tanpa sempat mewarisi ilmu tersebut kepada cucu cicit. Tapi Tok Bedul merupakan orang yang sempat mewarisi ilmu tersebut. Dia nak share lah macam mana dia dapat ilmu tu, kawan-kawan. Tapi lah, geng, sebelum saya share cerita best pada malam ni, saya nak lampu merah. Tak best tak ada lampu merah, betul tak? Kejap je, kawan-kawan. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Pewaris Keris Terbang. Cerita ni dah lama Tok Bedul cakap. Sekarang umur dia 70-an. Dia dapat ilmu ni masa umur dia dalam 17 macam tu, geng. Memang dah berpuluh-puluh tahun dahulu. Pak Bedul ni ada 3 orang adik-beradik. 3 orang adik-beradik. 2 perempuan, 1 lelaki. Pak Bedul seorang lah lelaki. Tapi syarat nak dapat waris keris terbang ni mestilah lelaki, geng. Tak boleh perempuan. Dalam keluarga tu, Pak Bedul seorang lelaki. Nak tak nak memang dia lah yang kena waris. Nak dijadikan cerita lah. Pada zaman dahulu, zaman ni memang zaman hitam putih lagi, geng. Time tu, ayah Pak Bedul ni tengah nazak nak meninggal. Tapi sayunya, ayah dia seakan tak boleh nak meninggal dunia. Macam time tu tengah nazak, tapi seakan macam tak boleh nak meninggal. Kau faham tak? Asal tengah nazak je macam kau faham tak? Dia macam dah nak disentap nyawa tu, tiba-tiba macam masuk balik, macam ada benda yang tahan di kerongkongnya. Tak pandai lah aku nak cakap macam mana, tapi kau dapat imagine tak? Dapat bayangkan tak? Tok Bedul cakap ayah dia nazak lama, geng. Lebih kurang dalam sebulan lamanya. Tapi yang peliknya, waktu malam ayah Tok Bedul ni elok je sihat, geng. Boleh berborak, makan nasi banyak, geng. Dia cakap 3 pinggan tak cukup, ayam kena 2 ekor. Dalam masa sebulan memang dia makan lahap gila, geng, malam tu. Tapi lepas je azan subuh, terus terbaring, tak boleh nak buat apa-apa. Memang terus nazak, geng. Selalunya orang cakap lah, kalau meninggal susah macam tu,
ada saka yang tahan di lehernya supaya roh dia tak keluar. Kenapa saka tu tahan roh? Sebab dia tak wariskan lagi saka tu kepada generasi yang akan datang. Saka tu takut tak ada orang jaga dia, bagi makan dia. Jadi sebelum engkau pergi tinggalkan jasad engkau, kau wariskan aku dulu. Kalau tak, nanti siapa nak bagi aku makan? Ibarat macam itulah. Sehinggalah satu malam ustaz ni datang. Malam tu memang malam mengambang. Memang ustaz pilih malam tersebut. Dia pun mulakanlah pengacaraan untuk ubat ayah Tok Bedul ni. Dia buatlah macam-macam, baca Yasin, dia injis air macam-macam lah. Sehingga satu tahap ustaz tu cakap, buka bumbung, lagi sikit ni nak keluar. InsyaAllah malam ni saka ni akan bebas. InsyaAllah arwah ayah ni akan selesai. Lepas tu diorang pun pergilah panjat bumbung, buka bumbung zinc semua. Betul-betul ayah dia kat sini, zinc atas ni dibuka biar nampak langit. Lepas 5 minit macam tu, ustaz tu teruskan baca-baca. Tiba-tiba badan ayah ni seakan terangkat macam tu. Terangkat. Meninggal dunia, geng. Waktu meninggal tu, Tok Bedul cakap, ayah sewaktu sebelum meninggal tu badan dia berisi tau. Memang berisi, memang badan dia macam gempar-gempar sikit. Tapi lepas badan dia turun, lepas turun macam tu, badan ayah ni seakan daging dia seakan mengecut sehingga tinggal tulang belulang. Kulit semua lekat dekat tulang-tulang, geng. Memang ibarat seperti dah lama meninggal. Dengan bau busuk, semua datang sekaligus pada waktu tersebut. Memang time tu Tok Bedul cakap sedih betul. Dengan mak dia menangis dekat dapur. Adik-beradik pun tak tahu nak buat apa, speechless. Tapi diorang tahu yang Tok Bedul ni ada amalkan ilmu persilatan yang macam ni. Jadi tak boleh nak buat apa-apalah, sebab tu pilihan dia. Lagi satu, ilmu persilatan keris terbang ni Tok Bedul cakap ada 2. Satu berdasarkan ilmu Al-Quran, satu lagi berdasarkan ilmu hitam. Jadi sebab susah meninggal ni guna ilmu hitam lah, Tok Bedul cakap. So diorang pun settlekanlah jenazah. Paginya bukan dalam pukul 9 macam tu, diorang kebumikan jenazah dekat tanah perkuburan macam biasalah. Memang time tu tak ada apa-apa jadi, geng. Memang settle habis, the end, balik rumah, sambung rehat. Bila balik rumah je, mak Tok Bedul ni, dia pergilah kemas-kemas barang arwah. Ada buku dia simpan dalam laci, baju pun dia lipat-lipat, dia kemaslah apa yang patut kan. Time ni dekat rumah ada 4 orang je. Ada mak, Tok Bedul, adik perempuan dia 2 orang. Diorang pun tolonglah ngemas-ngemas semua. Memang tak ada apa-apa yang jadi sehinggalah sampai waktu malam. Waktu malam tersebut, selesai je majlis bacaan Yasin, semua orang dah pulang. Badan 4 orang ni dah penat, geng, sebab daripada malam dah sebulan dah tak rehat, senang cakap. So malam tu adalah malam pertama untuk diorang rehat, untuk diorang have a rest lah, senang cakap. Diorang nak tidur lena. Sebab sebelum ni diorang bergili-gili jaga ayah. Sejam Tok Bedul, sejam ganti adik dia, sejam ganti mak dia. Memang tak cukup rehat. So pada malam tu, diorang pun set up lah tempat untuk tidur. Mak Tok Bedul tidur dengan anak gadis dia 2 orang. Manakala Tok Bedul tidur di ruang tamu. Mak dengan adik-beradik dia tidur dalam bilik lah. Sebab mak dia takut tidur sorang-sorang, ayah dah tak ada. Tok Bedul memang tempat tidur dia kat ruang tamu. Zaman dulu bilik tak banyak, geng. So time tu Tok Bedul tidurlah atas lantai kayu, beralaskan, orang cakap apa, gebor, macam selimut macam tu kan. Dia cubalah tidur. Waktu tengah tidur tu, tiba-tiba Tok Bedul cakap dia seakan termimpi. Time tu tak tahu pukul berapa. Waktu tu mana ada wujud jam lagi. Tapi seakan macam termimpi. Dan mimpi tu macam mimpi betul-betul. Di mana dia tengah berdiri di ruang tamu rumahnya. Pada waktu malam, dia berdiri macam tu dekat ruang tamu rumahnya. Dan bila dia pandang lantai, memang nampak lantai rumah dia. Tapi betul-betul di hadapan dia ada sesuatu sedang berdiri. Dia pun daripada bawah pandang atas. Terkejut member, geng. Ke belakang member, geng. Nak tahu kenapa? Sebab betul-betul di hadapan Tok Bedul sekarang berdiri sebuah makhluk berbungkus. Dan bila diperhatikan makhluk berbungkus tersebut, muka dia sama macam ayah. Muka macam ayah, di hidungnya ada kapas, di bahagian sipinya ada
seakan macam kuning-kuning kapur bagus macam tu. Pak Bedul tengok je lah, uish, ya Allah, ayah aku ni, betul ke ayah aku ni? Sebab memang kau faham tak, benda berbungkus tu, yang bungkus tu kau faham lah apa kan, yang berbungkus tu berdiri depan Bedul, muka ayah tengah pandang tepat ke arah Bedul. Dan ni Bedul rasa macam, ya Allah, ayah aku baru meninggal ni. Dia pun tanya, kau siapa? Kau nak apa? Ayah aku dah meninggal tadi. Dan lembaga tu cakap, aku tak boleh mati. Aku takkan mati. Kau kena ambil aku. Kau kena jaga aku. Lepas benda tu cakap macam tu, dia seakan terus menerpa laju ke arah Bedul. Dia tak loncat, dia terus pok menerpa macam tu, macam pakai skateboard geng. Pok terus menerpa macam tu, Bedul ke belakang, pak jatuh atas lantai, lalu terjaga daripada tidur. Masa jaga dalam tidur tu, dia macam termengah-mengah, ya Allah, apa tadi tu ya Allah. Pandang kiri kanan depan belakang, gelap. Memang rumah sunyi sepi. Waktu tu masih malam. Dan tu Bedul fikir, ya Allah, minta-mintalah ni hanya mimpi, tak ada apa-apa. Dia pun sambung baring, fikir nak sambung tidur. Sehinggalah esok pagi. Waktu ni semua dekat dapur tengah tunggu waktu sarapan. Mak dia buat lempeng kelapa time tu. So masa tengah tunggu mak dia masak tu, tiba-tiba bunyi dekat depan rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mak dia pun cakap lah, Bedul, pergi tengok siapa bagi salam tu. Tak tahu nak bagi buah ke, nak bagi makanan ke, tak payah mak masak. Ayat ni aku buat sendirilah. Bedul pun pergilah naik ke ruang tamu. Sampai ke pintu dia jeling-jeling. Siapa tu? Dekat depan pintu tu ada seorang pakcik. Umur bukan 30-an macam tu. Orang panggil dia Pak Leman. Pak Leman cakap kat Bedul, Bedul, mana mak engkau Bedul? Panggil dia sini kejap Bedul, ada benda pakcik nak cakap ni. Bedul pun panggil lah, mak datang sini. Pakcik Leman datang. Pakcik Leman ni kerja dia jaga tanah kubur geng. Memang tu je kerja dia. Kalau ada orang meninggal dia yang korek, kalau ada apa-apa dia yang bersihkan. So mak dia pun datanglah dengan adik perempuan dia ikut lagi belakang. Kenapa Leman datang rumah akak pagi-pagi ni? Leman pun time tu dalam keadaan mengah. Dia pegang basikal dia cakap lah, Mak Jah, tadi saya baru balik pada kubur Mak Jah. Penat ni tengah bersihkan kubur. Saya nak pergilah tengok kubur si ayahnya ni kan, baru meninggal semalam kan. Tapi saya terkejut Mak Jah. Terkejut? Kenapa Leman, ada apa-apa jadi ke? Saya pergi dekat tanah kubur nak tengok keadaan kuburnya. Kubur dia macam berselerak lah Mak Jah, macam ada tengah korek. Tak tahulah benda apa yang korek, tapi tanah dia berselerak. Selalu kubur baru tanam dia macam gini, segambut. Tapi saya pergi tadi, tanah dia berselerak macam ada orang gali. Tapi tak adalah dalam sampai nampak mayat. Lebih kurang dalam 1 kaki 2 kaki dia gali. Saya tak tahulah Mak Jah. Dan Mak Bedul pun cakap, Allahu, betul ke Leman? Siapa nak aniaya keluarga kita orang ni Leman? Saya tak tahulah Mak Jah. Saya tak biasa sangat lah benda-benda macam ni. Ni pun first time jadi ni. Zaman dulu speaking. Tapi tak apa Mak Jah, saya dah kambus balik dah elok balik dah. InsyaAllah tak ada apa-apa, kita doa lah yang baik-baik ya Mak Jah. Time tu, muka Mak Pak Bedul memang sayu je geng. Bedul pula time tu dia fikir, ya Allah, semalam aku mimpi ayah. Hari ni benda ni pula jadi. Apa sebenarnya yang terjadi ni? Benda apa yang hint yang menunjukkan ada benda tak best sedang berlaku ni? Dan hari tu berlalulah tanpa ada sebarang benda pelik-pelik yang terjadi. Sehinggalah malam tersebut, macam biasalah, Bedul tidur dekat ruang tamu, adik-beradik dengan mak tidur dalam bilik. Waktu tengah tidur tu lagi sekali dia termimpi geng. Dan kali ni Bedul mimpi benda yang sama. Dia mimpi benda yang berbungkus. Tapi kali ni Bedul time mimpi tu dia seakan di atas tanah. Bila tengok keadaan sekeliling, ya Allah, dia berada di atas tanah perkuburan kampung, tempat di mana ayah dia dikuburkan. Dan di depan Bedul, betul-betul di hadapan Bedul merupakan tapak pengubumian ayah dia. Time tu Bedul terkejut geng. Sebab di tapak pengubumian ayah dia tu ada satu makhluk. Makhluk yang berbungkus malam. Tapi kau tahu dia tengah buat apa? Badan dia still berbungkus, tapi dia seakan mengeluarkan tangan sedang mengorek macam tu. Tapi nampaklah kain bungkus tu tapi sedang korek macam tu. Dan bila Bedul tanya, "Oi, kau buat apa kat kubur ayah aku ni? Siapa engkau?"
dia terus angkat kepala dia. Masa dia angkat kepala tu, nampak muka ayah dia. Yang kalau semalam nampak macam orang baru meninggal, hari ni nampak ayah dia muka hitam, geng. Ternampak di celahan mata, mulut, cecair warna kuning mula mengalir. Time tu Bedul terkejut betul tengok, ya Allah, ayah aku. Kenapa teruk betul muka dia ni, ya Allah. Dan waktu tu juga benda tu seakan macam sambil kuis tanah di hadapan, sambil pandang Bedul, dia menangis. Time tu Bedul dah takut, geng. Member dah ke belakang nak lari. Masa nak lari tu dia baru pusing ke belakang, benda tu seakan merangkak kejar, geng. Terus Bedul sedar daripada mimpi. Ya Allah, lagi sekali dia terjaga pada tengah malam. Lepas tu dia buat apa? Ada benda tolak aku, geng. Ada benda tolak aku. Bilik aku kosong, tak ada orang. Aku seorang. Oh, meremang, geng, meremang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lain macam, geng. Jantung aku degup kencang, geng. Sambung lain kali, Sambung lain kali. Aku stop jap, aku sambung lain kali, insya-Allah. Doakan tak ada apa-apa, insya-Allah. Jumpa, geng, lain kali, insya-Allah. Assalamualaikum. Ciao.